Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah, ada sedikit perkongsian berkaitan dengan bagaimana kita dapat menulis dengan baik di dalam bab pengenalan ataupun bab 1 dalam sebuah tesis ataupun dalam research grant. Jadi ada sedikit perkongsian. So kita ada 10 tips ataupun 10 sukses perkara ataupun elements ataupun kita katakan items yang perlu kita ambil tahu dalam menghasilkan sebuah tesis. Memandangkan dia adalah tips untuk bab pengenalan, di awal-awal nanti ada pakcik sedikit kongsikan secara umum dari segi perjalanan atau proses dalam sebuah tesis. Ada beberapa perkara yang kita kena mulakan dan kita kena tahu dalam ialah kita menjayakan dalam penghasilan satu tesis yang baik. Okey, kita ada 10 perkara untuk diperbincangkan. Okey, dalam 10 perkara tu ada tema-tema dia. Nanti kita, pakcik akan kembangkan dan perhalusi apa yang dimaksudkan dengan tips tersebut. Okey, yang pertama dia bukan lagi satu rahsia lah. Saya ingat pakcik daripada tahun 2014 lagi pakcik dah kerap kali highlight perkara ini di social media, especially di Facebook, berkaitan konsistensi dalam menulis. So kita kena ada satu kita kata measure lah, pengukuran dalam menghasilkan sebuah tesis. Sebab tu pakcik tulis satu hari kena tulis satu perenggan. Okey, kalau ikutkan kiraan, kalau satu hari satu perenggan, dalam masa seminggu kita dapat menghasilkan 3 muka surat. Okey, 3 muka surat. Kalau dalam sebulan dia dapat 12 muka surat. Okey, dalam setahun secara logik perkiraan pakcik campur cuti besar, cuti kecil. So dalam setahun kita betul-betul bekerja adalah selama 10 bulan. Daripada 12 bulan, 10 bulan kita bekerja. Mungkin 2 bulan tu puasa, raya dan sebagainya kita tolak. Maksudnya mungkin kita tak bekerja. Jadi kalau ikutkan, kalau sebulan kita boleh menghasilkan 12 muka surat, bererti dalam masa setahun bersamaan dengan 10 bulan kita boleh menghasilkan 120 muka surat. Okey, kalau kali dengan 3 bermaksud kita ada 360 muka surat. Jadi saya boleh simpulkan di sini untuk pengajian PhD maupun master, kita boleh menulis satu hari satu perenggan sahaja. Okey, kita ada 24 jam sehari. Macam mana kita nak susun supaya kita dapat menulis satu perenggan satu hari. Jadi itu saja. Kalau secara orang nak bincangkan apa itu sebuah tesis, macam mana nak konsisten, committed, tulislah satu perenggan sehari sahaja. Okey, tetapi dalam untuk menghasilkan satu perenggan yang terbaik, kita kena ada ilmu sedikit, macam konteks. Macam mana nak menghasilkan penulisan yang terbaik itu. Jadi nak mulakan apa. Jadi kalau pakcik lanjutkan sedikit perkongsian yang mana kita boleh mulakan dalam satu perenggan yang baik itu dengan mulakan ayat pengenalan. Okey, pengenalan bukan kena ada satu bab yang khusus, itu lain, itu chapter. So kat sini maksudnya dalam satu perenggan, mulakan perenggan tu dengan pengenalan. Kita ni ramai, orang Malaysia ni ramai yang terlalu banyak, terlalu ramai. Secara ramainya lah secara umumnya mungkin 50% ke atas. Biasakan dengan banyak citation. Jadi cite and cite and cite and cite. Okay? Bila terlalu banyak buat citation tu, dia tak panggil sebuah tesis ataupun research grant, dia panggil reporting. Sebab hanya melaporkan. So tesis adalah perbincangan. Begitu juga dengan research grant adalah perbincangan. Jadi elemen perbincangan tu harus ada format yang baik. Contoh di sini, setiap perenggan tu mulakan dengan introduction. Okey, kemudian kita bincang isi. So isi ni kalau dulu kita buat karangan UPSR, tersurat dan tersirat. Okey, dalam konteks akademik untuk siswazah ni benda yang sama, tersirat tersurat, tapi kita panggil dia sebagai main facts, fakta utama dengan support. Jadi dalam satu perenggan kita tak boleh terlalu banyak idea atau terlalu banyak point. Semua level berat, iaitu semua level main. So kita tak boleh, kita kena seimbangkan. Jadi kita ada fakta utama dan fakta sokongan. Sebab tu biar penceritaan kita dalam satu perenggan tu terbaik. Jadi kita dah tahu satu perenggan ni tema dia apa. Okey. Last sekali, conclusion. Di sini boleh sebenarnya pengenalan dan conclusion tu tak perlu citations. Okey, kita gunakan ayat yang memfokuskan apa tema dalam perenggan ni, ayat yang general. Sebenarnya kita tutup tu kesimpulan perenggan tu berdasarkan
pengenalan dan isi-isi tadi yang penuh dengan citation tadi. Jadi pengenalan kat sini bukanlah kita simply buat kesimpulan, tidak. Dia adalah kesimpulan daripada pengenalan dan juga isi dalam perenggan tersebut. Jadi penutup. Jadi eloklah satu perenggan tu kita kawal, kita buka dengan tutup kita kawal. Buka dengan ayat kita sendiri, tutup dengan ayat kita sendiri. Jadi kita buka tu beritahu apa perenggan ni nak cerita, dan dia tutup apa yang kita dapat daripada perenggan ini. Jadi tengah-tengah tu citation lah. Cuma cadangan pakcik dia ada utama dan sokongan. Dia tak boleh terlalu banyak sangat point. Jadi kita tak tahu perenggan ni nak cerita terlalu banyak sangat point, dia nak beritahu apa. Okey, jadi dia mungkin dia beritahu, dia identify, tapi mungkin identify dia jadi terlalu banyak dan kita tak dapat cover apa sebenarnya perenggan ni nak fokus. Okey, yang tu nombor satu. Jadi rutin menulis, kita boleh menulis satu hari satu perenggan. Okey, ni masih lagi general lah, tidak pengkhususan kepada bab satu. Kemudian kita ada handphone masing-masing, ataupun tak ada handphone pun ada buku log. Kalau makcik ada, memang ada buku log lah. So dalam buku log tu kita boleh plan setiap hari. Cuma bila saya dah umur dah dekat 40 tahun ni, bila kita plan dalam kehidupan kita, especially berkaitan dengan research, sebenarnya pakcik cuma memerlukan 1 jam satu hari yang berkualiti. Jadi bila kita fikir 1 jam satu hari, kita pun tercari-cari masa itu, bila masa yang sesuai. Okey, buka handphone. Okey, kita plan contohnya besok. So esok sejam aku free bila? Betul-betul free tau. Dia tak boleh benda lain. Maksudnya kalau nak minum baca kopi pun tak termasuk. Baca kopi tu sebelum sejam tu. Tapi nak sedia buka komputer pun sejam tu. Jadi sejam tu solid untuk menulis. Okey, pakcik selalu asingkan dua perkara ini, iaitu bekerja dengan menulis. Bekerja ni maksud dia cari bahan tu bekerja. Pergi library tu bekerja. Pinjam buku kat library tu bekerja. Cari buku dekat Kinokuniya tu kerja. Cari bahan, okey, baca buku tu semua kerja. Itu semua kerja. Tugas menulis, itu yang sejam tu. Jadi menulis tu fokus untuk 1 jam. Okey, ya betul, ada masa dia melakukan kesilapan. Maksudnya menulis tu kadang supervisor tak setuju dan sebagainya. Tak apa, yang sekarang ni nak konsisten menulis yang berkualiti. Kalau menulis hari ini, besok saya yakin you menulis lebih baik daripada hari ini. Yang mendatang lebih baik daripada apa yang hari ini. Jadi kita menulis kadang-kadang dia boleh jadi satu latihan, satu lagi nak jadikan lebih kematangan. Kita keep practice menulis dengan baik. Kadang-kadang kita ada tool lain. Jadi itu sangat aku punya penulisan ni, kita refer tesis, kita refer artikel jurnal, dia akan menguatkan. Jadi kita perlu ada 1 jam yang berkualiti. Okey, kena ada konsisten. Maksudnya you kena ada workstation. Maksudnya you workstation kat mana? Dekat rumah, dekat perpustakaan, kat mana. So you memang kena ada workstation. Workstation tu ikut kesesuaian level penyelidikan lah, ataupun jenis-jenis penyelidikan. Ada orang yang kena pergi fieldwork, ada yang cukup pergi library base. Tapi kita mesti ada workstation. Tapi kalau orang yang tak ada workstation susah. Macam pakcik dulu pun tak ada workstation. Kita pun tak ada boleh kerja kat rumah kan. Ada masa naik motor pergi library, kemudian kita pergi jagalah fast food mana-mana, kadang nak tukar angin dan sebagainya. Tapi kita kena ada workstation. Workstation yang orang kata yang permanent tu kena ada. Okey, plan lah buat kat rumah macam mana pun, dia tak perlu space yang besar, tapi kita ada workstation. Okey, itu sangat penting lah. Okey, dan sebenarnya workstation tu kadang-kadang pentingkan jugalah untuk kita tahu apa nak kena buat, dan especially lagi-lagi yang 1 jam tu. 1 jam. Kalau tanya saya, kebanyakan orang ambil di rumah. Okey, nak menulis 1 hari 1 jam je. Okey, tulis untuk belajar dan perbincangan. Okey, bila kita menulis ni, barat tesis tu, kita sebenarnya berkomunikasi sebenarnya. Sebab ada berlaku perbincangan dalam penulisan ni. Kenapa aku tulis benda ni? Kenapa Malaysia macam ni? Kalau luar negara macam mana? So kalau academic cover macam ni, macam mana pula orang industri? Macam mana pula kerajaan? Boleh ke kerajaan ada dasar dia, ada polisi dia? Macam mana masyarakat dapat impact benda ni? Jadi itu namanya perbincangan. Tak adalah kita refer tesis saja. Tak adalah kita refer artikel jurnal saja. Kita kena refer juga industri punya dokumen, report, dan kemudian luar negara dan dalam negara kena ambil tahu. Okey, dan juga sebenarnya tesis ni adalah progress, kemajuan dan maklum malas. Kan? Kita kena faham apa saja kita buat. Supervisor tanya, macam mana progress? Okey, fakulti akan tanya setiap satu semester dia ada macam laporan
per semester. So kita punya progress kemajuan macam mana, laporan kemajuan kita macam mana. So kita pun nak mengukur, kita pun nak tengok maklum balas kita. Aku ni dah 3 semester, apa yang aku buat sekarang ni, apa feedback yang supervisor minta aku buat. So kita dah present ataupun pergi conference, so apa feedback daripada audience. So kita nak perlukan maklum balas. Jadi kemajuan dan maklum balas tu perkara penting dalam postgrad. Bagi saya, kalau orang tak buat master atau PhD melalui 2 ni tak betul lah. Sebenarnya dia mesti akan dapat maklum balas dan kena ada progress dalam penulisan dia. Itu tujuan you register dekat universiti. Adanya supervisor akan monitor you punya progress dan you dapat maklum balas daripada yalah apa yang you buat tu, apa yang boleh tambah baik. So kita buat tu betul ke, right track ke, so ada benda yang kita boleh improve selepas itu. Jadi tip nombor 2 ni adalah tindakan dan objektif kan. Satu masa yang berkualiti untuk menulis, dari merujuk pada satu workstation supaya boleh komplement kepada 1 jam masa tadi. Kemudian menulis ni adalah perbincangan, tulis tesis ni adalah perbincangan. Kemudian last sekali adalah kemajuan dan maklum balas. Okey, tip yang ketiga. Okey, kadang-kadang ni kita ni kadang-kadang kena tingkatkan motivasi, kena fikirkan sesuatu yang kita boleh ambil action ataupun kita boleh kaizen dia cepat. Okey, dalam kes ni sebenarnya dalam tesis ada beberapa perkara mudah yang kadang-kadang tak perlu terlalu kompleks. Okey, saya nak beritahu yang nombor 1 sesuai untuk bab 1. Dia begini, dalam tesis dinamakan adalah formatting. Formatting maksudnya dalam bab 1 kita ada bab 2, kena ada bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Ikut format universiti masing-masing. Contoh di bab 1. Bab 1 kebanyakan universiti akan sediakan guideline ni. Maksudnya 1.1 apa, 1.2 apa, 1.3 apa, 1.4. Okey. Check, mohon semua yang register universiti, check di fakulti dan especially di website IPS universiti masing-masing apa dia punya format untuk bab 1 especially. Untuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 adalah komunikasi dengan supervisor dan kita tengok trend di fakulti kita mengaji tu bagaimana pattern dia. Okey, kita tengok bidang kita, pengkhususan kita, senior-senior kita macam mana dia buat. So, kena juga kita kena ambil tahu, okey, kita macam Facebook, kita banyak kawan. So, bila kita mengaji dekat satu fakulti tu, kita kena tahu siapa yang pernah belajar di fakulti ini, siapa supervisor dekat fakulti ini, siapa bakal-bakal penilai, maksudnya rakan-rakan pensyarah di jabatan dan di bidang yang sama. Bagaimana orang yang dah terbit. Jarang sebenarnya orang-orang bincang. Kadang-kadang minta maaf lah, mungkin nampak sensitif tapi tidak sensitif kan. Biasa kita bincang, siapa ada tajuk ni, siapa ada bahan ni, tapi tak ada orang bincang siapa yang pernah mendapat supervisor sekian. Contohlah pakcik kan, okay, ada satu orang buat status tu, siapa lagi pernah dapat pengalaman penyelia dengan Fazli. Dia bukan cerita pasal nak tunjuk dia ada pengalaman, tidak. Sebenarnya you sekarang nak kumpul senior-senior. Okay, kumpul senior-senior, nanti bolehlah kumpul alumni ataupun in progress orang-orang ataupun researcher yang pernah duduk bawah penyeliaan Fazli. Jadi apa Fazli ni buat. Jadi kalau tanya saya, perkara ni penting sebab kita komunikasi tu sangat penting. Kadang-kadang kita kena tahu bagaimana hubungan antara you dengan supervisor sangat penting. Jadi nak tengok serious matters. Serious matter tu bukan nak tunjukkan you dengan supervisor serius, tak. Maksudnya apa benda yang you kena faham supervisor nak. Apa yang kadang-kadang you supervisor tu nak you fokuskan dan tekankan. Kadang-kadang especially supervisor lelaki lah, kadang-kadang dia tak cakap habis, dia memang cakap ringkas je, straightforward apa dia nak kena buat. So dia tak ada drama-drama sangat. Okay, tak apalah, you pelan-pelan. Tak, dia beritahu kalau you kata you kena buat benda tu, okay, you punya problem statement tak nak jelas. So jelaskan problem statement. Kadang-kadang bukan apa, problem statement ni penting untuk you bangunkan objektif. Saya tak nak nanti objektif benda lain, problem benda lain. Okay, jadi supervisor lelaki selalu cakap benda macam tu. Jadi take note benda tu dan selalu communicate dengan supervisor, tunjuk progress dan sebagainya. Okey. Jadi contoh dekat sini adalah pengenalan dan kesimpulan. Apa maksud dia? Contoh dia sekarang ni 1.1 pengenalan, 1.10 kesimpulan. Buat pengetahuan semua, kami penilai ni tak nak tanya pembagian ni. Ini namanya format. Okey, memang dalam tesis namanya pengenalan bab. Tu 1.1 tu pengenalan, namanya pengenalan bab. Sama dengan 2.1 pengenalan bab 2, 3.1 pengenalan bab 3, 4.1 pengenalan bab 4, 5.1 pengenalan bab 4. Okey, 1.10 tu namanya kesimpulan atau penutup bab. Okey, penutup bab 1, penutup bab 2, penutup bab 3, penutup bab 4, penutup bab 5. So macam mana nak tulis? Contohnya bab 1 beritahu dalam bab ini akan membincangkan latar belakang, penyataan masalah, objektif, question, definisi operasi, signifikan kajian dan juga limitasi kajian, dan diakhiri dengan kesimpulan bab.
Contoh dia macam tu lah, lebih kurang lah ikut format masing-masing. Jadi kalau saya nak tulis 1.10 kesimpulan, saya copy paste balik semua tu. Copy paste balik semua yang saya tulis dekat 1.1 tu, copy paste dekat kesimpulan 1.10. Apa yang saya buat? Tadi saya cakap akan membincangkan kat bab 1.10 tu, saya tukar akan jadi telah. Bab ini telah membincangkan bla bla. Itu sahaja. Jangan nak cantikkan bahasa, tulislah elok-elok. Tapi dalam nak beritahu, kami sebagai penilai dan supervisor, itu sebenarnya kita hormat. Sebab tu namanya formatting, namanya pengenalan bab dan penutup bab. Tak payah pening-pening. Cuba bayangkan, kita dah siap 1.1, 2.1 pun dah siap, 3.1 pun dah siap, 4.1 pun dah siap, 5.1 pun dah siap, 1.10 dah siap, 2.10 dah, 3.10 dah, 4.10 dah, 5.10 pun dah. Saya andaikan kesimpulan tu 10 lah. Lepas tu 1.10, 2.10 tu. Cuba bayangkan, 1.1 dah siap, 1.10 dah siap. Begitu juga sampai chapter 5. Maksudnya dari segi keseluruhan tesis, berapa persen you dah siap? Ni namanya mulakan sesuatu dengan perkara yang mudah. Okey, itu namanya kita tak perlu sangat straight yang bahagian ini. Ni namanya formatting, namanya pengenalan bab, penutup bab. Itu sahaja. Okey. Yang kedua adalah bila time 2020 ni, okey, walaupun time COVID-19 ni merebak, tapi kita dah kepada zaman teknologi yang maksudnya dah ada macam-macam option yang ada, permudahkan. Contoh dia lah kan, pengurusan rujukan. Okey, banyak dulu kadang-kadang bila saya check tesis kadang-kadang missing, ejaan salah, maklumat tidak lengkap. Sebiasa dekat reference, dan benda tu sebenarnya kecewa bagi orang yang baca. Kadang-kadang tengok ada citation tapi tak ada reference, ada reference tak ada citation. Okey, ini adalah dua isu yang pakcik tulis adalah main. Dua-dua ni berpunca dengan main. Dua-dua main, iaitu manual dengan Mendeley. Okey, dia ada banyak lagi endnote dan sebagainya. Dan baca bagi contoh Mendeley dengan manual. Okey, gunalah Mendeley untuk mengurus rujukan reference kita. Kalau you gunakan manual, banyak buat silap. Itu contoh pakcik nak beritahu. Bila dalam kat sini pakcik nak beritahu tips. Kalau orang buat manual, banyak kesilapan dia, ejaan dia hilang. Bila ada Mendeley, you dapat atasi masalah tu. Ramainya orang tak nak belajar Mendeley. So tak payahlah, saya dah biasa dengan manual. Tu maksudnya bila kita mencari ilmu atau mengaji, walaupun kita ni agak senior-senior, tapi benda yang baru ni belajar je, tak semudah. Bila dah start belajar Mendeley nanti jatuh cinta dia. Cuma kadang-kadang paling ramai dekat Malaysia ni guna sat-sat. Bila dah guna tinggal. Lepas tu bila nak guna balik dah pening. Alamak, kena formatting ke? Kenapa dah jadi lain? Benda dah upgrade. Standard lah IT, dia upgrade sampai masa dia upgrade. Upgrade tu maksudnya ke arah lebih baik. Benda komputer kan lama tinggal, dia kenalah kena apa? Kena update balik dan sebagainya. Okey, yang ketiga, tesis sebenarnya tidak secara automatically menzahirkan jadi sastrawan negara. You tidak dilahirkan jadi sastrawan negara. Jadi wajib sebenarnya semua student-student PhD ni mendapatkan satu buku namanya academic writing. Okey, tapi academic writing kadang-kadang dia bukan menulis khusus untuk tesis. Tak banyak buku academic writing yang khusus untuk tesis. Contohlah yang popular lah, banyak publisher macam Science Direct pun advice guna yang sama, iaitu gunakan buku yang dipanggil academic flashback. Maksudnya macam mana kita nak buat ayat penegasan, macam mana nak buat ayat kepentingan, macam mana nak buat ayat problem statement, macam mana nak buat objektif yang baik, macam mana nak buat ayat kritis, macam mana nak buat analyze punya sentence, macam mana nak buat sintesis. Semua tu ada dalam buku akademik. Okey, contoh dekat sini, Google je buku ni. Kalau tak, Roger pakcik akan bagi yang latest punya version, iaitu academic flashback. Okey, itu kena ada. Okey, kita bukan nak jadi sastrawan berfikir siang malam. Okey, siram kepala dengan air sejuk contohnya, ataupun menyelam dalam air yang tenang untuk dapatkan ayat. Okey, kita perlukan assistant, iaitu namanya adalah academic writing. Referlah buku academic writing, especially khusus untuk penulisan research, iaitu penyelidikan. Okey, tip nombor 4 adalah alignments. Alignment sangat penting sebab especially bila pakcik ni sebenarnya ada siri perkongsian ni akan melibatkan, nanti ada bab 2, mungkin ada bab 3, ada bab 4, bab 5. Cuma yang ni lebihnya pada bab 1. Okey, dalam bab 1 ada part yang major. So bab ni kalau tak kena gaya boleh jadi major corrections. Okey, bahagian ni. Okey, antara bab 1 ni perkara-perkara yang dimulakan dengan perkara yang penting adalah latar belakang. So latar belakang secara ringkas maksudnya isu-isu yang relevan. So penyelidikan tidak boleh bermula tanpa ada isu. Ingat, isu kena fokus pada penyelidikan, sebab tu namanya isu-isu yang relevan. Daripada banyak-banyak isu tadi, isu-isu yang kritikal tadi, isu-isu yang penting tadi, akhirnya dia akan membentuk satu permasalahan
yang dipanggilkan dalam penyelidikan penyataan masalah. Apa maksud dia? Penyataan masalah kat sini tak dapat dibina tanpa ada isu. Isu di mana? Isu di latar belakang. Okay, selama ni kita tulis latar belakang industri, latar belakang topik, latar belakang bidang. Kita ni cerita dia macam latar belakang nak cerita profil. Bukan. Latar belakang tu maksud dia isu. Okey, kenapa kita nak buat research ni? Apa isu dia? Sembang-sembang ni kan? Nak buat topik ni, apa isu dia? Isu dia pasal benda ni. Okey, menarik isu kau. Okey, kejap. Okey, sekarang kau nak buat tesis ya. Tesis ni ada masalah. Daripada isu-isu kau tadi, apa benda masalah yang kau nak selesaikan? Kenapa? Yalah, masalah yang ingin diselesaikan itulah penyataan masalah. Okey, jangan tulis semua masalah. Kalau masalah tak diselesaikan, maksudnya tesis tak siap. Kita akan tengok word by word, line by line. Problem statement you tulis ni yang banyak ni. Niha. Selesai ke semua ni? Tak, aku selesai beberapa. Kenapa kau letakkan problem statement kalau you tak nak selesaikan? Macam mana nak selesaikan? Sebab tu kita ada objektif kajian. Objektif kajian tu menyenaraikan objektif-objektif untuk menyelesaikan penyataan masalah. Ke semua yang kita tulis dalam penyataan masalah. Ke semua? Iya. Macam tu bahayalah ni, penyataan masalah banyak sangat. Keluar. Sebenarnya bukan keluar ke apa, pindahkan dalam research background sebab dia adalah isu. Kadang-kadang saya nampak dia macam ni. Objektif itulah dia nak buat sebenarnya. Objektif ni lah dia punya senaraikan objektif kajian, inilah dia nak buat. Semua yang nak buat ni dah dia punya aim nak buat. Tapi bila kita tengok penyataan masalah macam tak selari pun, itu namanya alignment. Tak selari pun. Kau nak menyelesaikan benda ni, ini kau punya objektif, masalah benda lain. Kenapa masalah benda lain, objektif benda lain? Maksudnya tak selari. Bila kita tengok dekat penyataan masalah, itu sebenarnya isu. So isu dia sebenarnya letak dekat latar belakang. Tengok pula latar belakang. Ini general. Tentang latar belakang umum. Kalau umum letakkan literature review. Okey, sekarang ni bab 1 namanya pengenalan. Simple je nama dia, pengenalan. Tak lebih, tak kurang, pengenalan. Dia bukan nak cerita terlalu luas. Maksudnya secara ringkas, apa yang kau nak kaji dalam tesis ini? Ada isu tak? Apa isunya? Latar belakang. Apa masalahnya dalam penyataan masalah? Apa yang kau nak kaji? Objektif dia. Apa yang kau nak persoalkan? Apa itu dari research question dia? Okey. Apa yang perkara penting kat sini? Mungkin term dia, definisi operasi. Apa jangkaan dapatan kita nak buat? Itu kepentingan kajian. Apa halangan dan cabaran? Itu limitasi. Jadi bab 1 tu ringkasan daripada semua tesis. Sebab tu bab 1 ni bila you dah siap semua tesis, patah balik bab 1, check balik, betulkan balik. Sebabnya bab 1 tu datang daripada keseluruhan sebuah tesis. Jadi kalau nak cerita lebih-lebih, simpan sikit dalam bab 2. Sebenarnya bab 2 tu dalam bahasa lain adalah sebenarnya memperbincangkan dan memperluaskan apa yang dibincangkan dalam bab 1. Apa yang kita tulis dalam bab 1 tu kita bincang secara meluasnya dalam bab 2. Jadi kalau dalam nak teringin sangat nak latar belakang, nak cerita latar belakang syarikat dan sebagainya, tak apa, benda tu boleh cerita dalam bab 2. Bab 1 ni nak ringkas je apa benda yang sebenarnya ni nak kaji. Sebab kita last kali keluarkan satu tesis. Mesti orang tanya, okey, you sekarang nak buat tesis kan? Apa isunya sampai nak buat tesis? Apa masalah yang ingin dikaji? Apa bentuk penyelesaian yang ada? Yang tu yang lebih tahu. Jadi kat sini alignment antara latar belakang, penyataan masalah, objektif, persoalan kajian mahupun hipotesis selari. Tak boleh hipotesis lain. Saya tengok kau punya hipotesis dengan persoalan kajian kau tak kena lah. Tengok objektif dengan research question, dua benda yang lain lah. Tengok objektif dengan penyataan masalah, dua yang benda berkaitan, yang berbeza. Masalah benda lain, selesai benda lain. So tak nampak pun isu dalam latar belakang. Maksudnya dia tidak berlaku alignment tentang perkara ni. Bila tidak alignment, bila tidak betul atau tidak tepat bahagian ni, inilah jatuh major correction. Okay. Tip yang nombor 5 sebenarnya dalam penetapan objektif, pakcik saja letakkan berapa huruf M ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 M dia sebenarnya. Bila kita nak buat objektif kajian, dia mesti mengenal pasti M, menentukan, menyiasat, mengeksplorasi, menjelaskan, menguraikan, mengemukakan. Biasanya mengemukakan ni mengemukakan cadangan. Last sekali membangunkan. Jadi you kena tahu masih bila nak gunakan perkataan mengenal pasti, masih bila nak gunakan perkataan menentukan, okey, masih bila nak guna perkataan menyiasat. Jadi semua perkara ni kena tahu masih bila dan keadaan dia. Dan biasanya kalau kuantitatif, pakcik cerita kuantitatif biasanya 3 ni tak boleh lari. Biasanya kalau dia membangunkan satu research deskriptif ataupun tidak perlu hipotesis,
Okey, dia sebenarnya tengok dia dapat jawapan tu terus dah boleh buat kesimpulan. So biasanya dia panggilkan descriptive, iaitu namanya mengenal pasti. Siapa yang guna identify dan mengenal pasti tak perlu ada hypothesis. Okey, yang kedua adalah nama dia menentukan. Menentukan ni secara umum lah. So kalau siapa yang bangunkan hypothesis, sama ada accept atau reject, H1 atau H0. Jadi dia bangunkan hypothesis, kat situ dia kena pakai menentukan. Okey, dalam satu benda yang advance, kadang-kadang kita mengkaji bukan dalam bentuk indirect, ada indirect, biasanya moderate dan mediating. So dekat sini beberapa scholar menggunakan investigation, iaitu menyiasat. Tak ada hypothesis, gunalah identify atau mengenal pasti. Ada hypothesis yang secara umum nak tengok pengaruh, nak tengok kesan, nak tengok apa, kita boleh gunakan menentukan. Tapi melibatkan faktor ketiga secara indirectly, kita boleh gunakan investigation atau menyiasat. Bagi orang kualitatif, dia ada boleh gunakan, tengoklah kajian itu untuk menjelaskan ke ataupun nak buat eksplorasi. Jadi kita bolehlah untuk mengeksplorasi, untuk menjelaskan ataupun menghuraikan. Okey, dalam satu keadaan, kadang-kadang dalam bentuk fundamental, kadang kita nak membangunkan modul atau model, jadi gunalah membangunkan. Ataupun kita nak propose, kita boleh mengemukakan cadangan. Jadi kita kena tahu masih bila penetapan objektif tu perlu ada kata kerja dalam penyelidikan yang betul. Jadi bab 1 tu perkara penting. Seterusnya nombor 6 adalah justifikasi. Everything kena buat justifikasi. Walaupun uni CEO, pengalaman dah 30 tahun, pesyarah dan sebagainya, memang ada pengalaman pesyarah ni baru nak buat PhD. Tapi dalam kes ni apa sahaja pun semuanya perlu ada justifikasi. Okey, yang ni soalan sensitif. Mana gap? Gap adalah kelompongan. Okey, kelompongan ni kena ambil definisi yang lebih luas. Mesti pula industri perlukan sesuatu benda tu. Perlu ada orang yang mengkaji benda tu. Itu kelompongan lah. Okey, dalam keadaan sekarang 2020, keadaan COVID-19 ni, kita perlu ubah cara norma baru. So researcher tengah buat benda tu, itu gap lah. Jadi gap tu bukan akademik. Gap akademik ni lain. Maksudnya, oh kenapa nak buat benda ni? Okey, dicadangkan oleh expert-expert atau pekaji-pekaji terdahulu. Tak semua kajian perlu ada cadangan daripada kajian lepas. Tapi kita melihat dari segi perubahan teknologi, perubahan budaya, keperluan hospital, industri dalam akademik ni memerlukan. Dalam topik ni semakin berkembang tapi tak ada teori, jadi perlu satu kajian nak gunakan strategi penyelidikan grounded teori. So tidak ada orang yang betul-betul merungkai, betul-betul pergi kat fieldwork. Tak ada orang buat case study benda ni. Ada orang nak buat miss method, ada orang nak testing teori tu, dan semua perkara itu dinamakan sebagai research gap. Pada pandangan Pakcik tidak lari. Jadi definisi gap tu diperluaskan. Okey, walaupun pakcik jarang sebutkan research gap, tapi pakcik kena jelas faham apa itu research gap. Kita kena tengok dari sudut luas. Kita fikirkan balik. Di akhir penyelidikan kita tadi, impact tak lari dengan 4 perkara. Impact pertama dengan academics. Jadi apa saja yang keperluan dalam akademik yang perlu dikaji, yang kurang orang kaji, itu dia boleh katakan sebagai research gap. Yang kedua adalah industri. Dia ada pertembungan dan ada benda yang kadang-kadang industri terlalu fokus sangat dengan operational. Tapi in future, in term of R&D, ada beberapa perkara yang ada limitation. Okey, benda tu sebenarnya orang akademik macam kita researcher sebenarnya boleh tampung benda tu. Jadi ada kelompongan di situ. Jadi keperluan dari industri. Tengok di annual report dia orang, apa yang dia perlukan di bahagian-bahagian depan prakata tu. Tengok dalam laporan-laporan industri apa masalah yang dia hadapi. So kita dapat membantu, itu juga kelompongan. Okey, melihat kepada yang ketiga adalah kerajaan. Okey, dasar-dasar kerajaan, plan perancangan dia, blueprint dan sebagainya, ada menyatakan hasrat-hasrat kerajaan untuk ke arah itu. Bila you buat research yang sebenarnya align dengan hasrat kerajaan, itu juga kelompongan. Okey, yang keempat adalah kita panggil adalah untuk orang-orang kemasyarakatan, masyarakat, komuniti. Jadi ada benda-benda yang kadang-kadang benda tu kadang-kadang kita perlu membantu. Ada bidang-bidang kajian yang ke arah kemasyarakatan. Okey, begitu juga yang kelima, jika seslate sebenarnya adalah konsultan. Sebenarnya konsultan adalah perundingan. Jadi benda-benda untuk konsultan sebenarnya dia sama dekat dengan sebagai researcher sebenarnya. Tapi researcher lebih rigorous. Maksudnya konsultan tu kan sama, dia nak bantu akademik, nak bantu industri, nak bantu kerajaan dan juga masyarakat. Jadi konsultan dengan researcher sebenarnya duduk sebelah-sebelah. Tapi researcher memang akan pergi pada grass. Kita kaji dalam konteks penyelidikan. Mungkin konsultan ni sebenarnya ambil limpahan daripada researcher tu untuk bantu juga impact tu. Okey, jadi kemudian yang isu yang kedua adalah orang duk bincang, betul ke PhD 2 objektif tak boleh dapat PhD. Yang benda-benda ni sebenarnya saya tak tahu kenapa tak dibincangkan. Pada pandangan saya, satu objektif pun boleh dapat satu PhD. So perkara ni dimomokkan lah. Okey, tapi kalau kata supervisor you nak 5 PhD, ikut je lah. Dah dia nak 5 objektif. Okey, dia macam ni. Ada orang yang kadang-kadang dia jenis flag, dia punya flag rate.
Dia ada 5 objektif, 5 question, 5 hipotesis, ataupun 5 objektif, 5 research question. Okey, dia sebenarnya objektif sebenarnya cukup satu. Macam kita buat PhD nak siapkan tesis satu je. Aku register PhD, satu je objektif aku untuk siapkan aku punya tesis. Dapat submit satu je. Research question, inilah banyak sikit persoalan dia. Persoalan pertama kena pergi kelas, yang kedua kena pergi kursus, kena belajar ilmu, yang ketiga kena jumpa supervisor, kena hantar progress, keempat kena sit kelas, kena pergi kelas wajib, kena pergi exam contoh dia. So banyak beberapa perkara, kena publish artikel, itu semua persoalan. So beberapa persoalan tadi mungkin menimbulkan beberapa hipotesis. Jadi sebenarnya kita ada satu objektif je. Jadi jangan mempertikaikan bilangan objektif. Bab orang buat PhD ada 7 bab. Macam mana? Sebenarnya dia ada, contohlah dia ada 5 research question. Okey, kat Malaysia memang kurang, tapi kat luar negara dah ramai dah gunakan cara ni. Maksudnya bab 1 tu pengenalan, bab 7 tadi kesimpulan. Jadi bab 2 tu untuk research question nombor 1, bab 3 research question nombor 2, lepas tu seterusnya sampailah research question nombor 5 untuk bab 6. Jadi apa tu dalam bab 2 tu? Bab 2 tu macam dia bagi macam satu mini kajian lah. Bab 1 tu ada intro, ada problem statement, ada literature review, ada method, ada discussion. Siap. Maksudnya kalau bab 2 tu siap aku punya research question nombor 1 sampai kesimpulan. Okey, pergi bab 3 adalah research question nombor 2. Begitulah sampai bab 6 untuk research question nombor 5. Jadi ada orang buat PhD 6 bab macam tu. Ada yang macam pakcik sebenarnya 7 bab juga, tapi cara pakcik sama. Intro, LR, method, discussion dengan conclusion. Cuma beza dia introduction chapter 1. Chapter 2 tu adalah latar belakang. Okey, latar belakang. Chapter 3 tu literature review. Chapter 4 tu adalah methodology. Okey. Chapter 5 tu adalah pembangunan. Pembangunan maksudnya pakcik buat sistem pembangunan. Jadi bab 6 tu kita punya analisis result. Okey, yang bab akhir tu discussion dan conclusion. Jadi kita jawab. Okey, yang bab ni sebenarnya discuss dengan supervisor. Kadang-kadang universiti bagi pelonggaran ikut bidang masing-masing. Tak payahlah kita bincang ada ni betul biar betul buat PhD satu objektif, nipulah. Ya betul buat PhD orang 5 bab sampai 7 bab. So perkara-perkara ni sensitif nak dibincangkan, tapi kita sebagai pendidik kita tengah buat bab 1, benda tu sebenarnya rujuklah supervisor. Okey, mixed method. Ini kena tahu lah, mixed method ke mixed teknik. Saya pakai interview, lepas tu saya pakai soal sidik, saya mixed method lah. Sekejap, cuba tengok. Aku nak tengok kau punya soalan interview kau ni. Soalan interview kau ni structured je. Structured interview nama dia. Structured interview dalam kuantitatif pun boleh. Jadi kau tak sampai mixed method pun, kau kuantitatif je. Tengok kau punya kualitatif. Aku ada gunakan soal sidik. Okey, soal sidik ni kalau ikut filosofi, you mesti testing teori. Mesti ada teori untuk diuji dan kita kena ada hipotesis. Kau ada hipotesis? Hipotesis tak ada. Teori aku tak ada uji pun. Jadi kenapa guna soal sidik? Soal sidik tu untuk menyokong aku punya interview. Jelas untuk saling lengkap dan melengkapi itu memang mixed method. Tapi persoalannya sekarang kau punya teknik ni masih lagi teknik kualitatif. Guna soal sidik untuk dapatkan result deskriptif. Result deskriptif dibenarkan dalam kualitatif. Jadi sebenarnya kajian kita ni kualitatif. Jadi maksudnya macam tu. Jadi kalau nak belajar mixed method, kena belajar sampai habis, kena belajar filosofi dia, kena belajar approach, kena belajar choice research, kena belajar strategi research, kena belajar dia punya ufuk time horizon, dia kena belajar teknik dalam pengumpulan data. So baru kena faham. Jangan just simply aku pakai mixed method, aku pakai multi method. Aku kena cari ilmu sikit. Okey, deskriptif saja. Jangan risau ada orang dapat PhD pasal deskriptif saja. Jadi tengok juga, memanglah deskriptif tapi dia nak kaji tentang profil je, banci je. Tapi nak dapatkan data tu naik bukit, turun bukit, naik rakit, turun rakit, tercekik, jadi macam-macam. Jadi nak bagi dapat makan kek tu macam-macam dia kena jumpa. Jadi dalam konsep dia, tengok kajian tertentu walaupun deskriptif dia, kesukaran dia untuk dapatkan data. Macam orang saintifik, dia dapat result dia pasal deskriptif dia, tapi nak pergi lab, terbakar, meletup, kena belah sana, kena belah sini, try and error. Jadi benda tu tak ada isu untuk deskriptif dapat PhD. Kemudian replicate dengan extension kena jelas, especially dalam kepentingan kajian. Kadang-kadang bila kita buat research, ada bahagiannya kadang-kadang kita buat, orang lain dah buat, negara lain dah buat. Jadi kita buat kat Malaysia tu namanya replicated. So kita buat extension, kita guna satu uji teori tu, tapi teori tak pernah orang uji lagi. Jadi kita orang pertama uji teori tu, so itu extension. So nak buat kaji benda tu, dah ramai orang kaji, tapi guna method ni tak ada siapa lagi guna metodnya. Jadi kita orang pertama guna method tu, dan tu pun extension. And implikasi tadilah ada 4 tadi kan, government, academic, industri dengan juga community. Okay, seterusnya yang ketujuh adalah
dalam problem statement sebenarnya ada beberapa perkara yang kadang-kadang ataupun dalam cases kadang kita kena tahu kan, jangan salah sebut. Bila sebut fenomena je, okey, kita nampak dah. Dalam problem statement fenomena. So dia sebenarnya membawa kepada kajian kualitatif. Tak tahu, eksplorasi secara mendalam, tidak jelas. Ini satu topik yang unik. Bila sebut semua perkataan-perkataan fenomena, tak tahu, eksplorasi mendalam, tak jelas keunikan ni, okay, kehidupan yang sebenar, masalah yang realiti yang sebenar, semua ni merujuk pada kajian kualitatif. Dalam kata lain, orang kuantitatif janganlah sebut perkara ni. Jadi macam bila panel tengok, ni nak buat kajian kualitatif tapi tengok objektif lah, kuantitatif lah pula. Macam mana masalah kualitatif, masalah subjektif matter boleh diselesaikan dalam bentuk objektif? Maksudnya kita tak faham perkataan-perkataan yang tak boleh ditulis bagi certain bidang. Okey, kuanti fokus pada keywords kuanti, orang kuali. Okey, kalau kata sebut significance, okey, apa lagi? Jelas dengan pengujian teori, itu semua kuantitatif. Okey, kemudian pengenalan versus literature review, pakcik dah sebut tadi. Pengenalan, bab 1 ni pengenalan. Okey, kita ada 7 sekarang fakta nak cerita. Ambillah 1-2 saja cerita dalam pengenalan, 5 lagi cerita dekat literature review lagi. Kan dalam literature review kan kembang balik bab 1. Saya tahu you baca paper banyak, you nak cerita semua benda dekat research background dengan problem statement. Ambil beberapa perkara yang sangat-sangat best. Kalau yang 7 tadi you jumpa fakta tadi, ambil 2 yang paling terbaik masuk dalam problem statement. The rest tu nanti kita masuk dekat bab literature review. Highlight dan hidden, memang ada benda yang kadang-kadang kalau kita sekarang ni buat kuantitatif tapi kita baca paper kualitatif, boleh, tapi kita kadang kena hidden apa dia sebut. Dalam kajian tu kita ambil dapatan dia saja, tapi dia pakai grounded theory, kita tak pakai grounded theory. Jadi jangan mention grounded theory. Contohnya beberapa kajian lepas dengan menggunakan strategi grounded theory, bila penilai melihat itu, penilai mungkin merasakan bahawa you nak pakai grounded theory walhal you tak pakai pun. Jadi ada perkara yang hidden, cerita dapatan dia saja tapi tak payah sebut dia punya metodologi. Okey. Kemudian yang 8, input proses dalam penyelidikan. Maksudnya ada perkara input yang pada penting. Contohnya kita nak buat research satu topik tu, okey, tapi kita tak ada experience. Kadang-kadang kita kabur. Kadang-kadang ada kajian awal, initial study, contohnya preliminary study, need analysis study, apa lagi. Kalau macam saya tu visit. So kena tengok tentang, kalau dalam bidang-bidang tertentu dalam bisnes, tengok supply and demand. So ada perkara-perkara awalan yang perlu dikaji. Sekarang nampak trend maksudnya saya fresh grad, tak ada pengalaman, tak pernah kerja dekat industri, nak buat topik pasal manufacturing. So request pergi attachment 2 minggu ke industri supaya nak nampakkan overview apa yang berlaku dekat manufacturing tersebut. Itu maksudnya bolehlah buat preliminary, so buat need analysis, buat simple interview. So itu trend sekarang. Maksudnya kita memahami. Maksudnya walaupun kajian tu kuantitatif, sekarang pun dah macam orang kualitatif, pergi sana buat jalinan repo, memahami situational, persekitaran dan sebagaimana. Okey, dulu orang kuantitatif tak tahu-tahu dah campak je questionnaire, lepas tu bagi online questionnaire. Jadi jawab, satu malam analisis, besok submit. Jadi dia tak faham, dia tidak betul-betul memahami. Okey, memang betul kita boleh sebut instrumen orang kualitatif, researcher tu dia sebagai instrumen. Tapi kalau orang kuantitatif, questionnaire tu instrumen. Tapi betul, tapi you tidak menguasai benda internal. Sebab tu saya, kalau student saya kata, okay, you tak ada pengalaman, why not you pergi kat tempat tu, you memahami proses kerja dia, menjiwai dan sebagainya. Okay, walaupun you buat kuantitatif, tapi perasaan tu kena ada. Itu selalu tekankan kat my student saya lah. Sebab tu kalau dia buat kuanti pun saya ajar kuali, sebab dia faham sepadan. Bila belajar kuali, kena faham sepadan kuanti, baru dia faham, aku ni sebenarnya sebetul-betulnya aku ni mixed method. Sebab dia rasa dah sebenarnya aspek kuantitatif tu dia kena buat triangulation. So ada benda yang dia boleh buat concurrent, ada masa yang dia boleh buat sequential, contoh dia. Okay, so kena ada bahan yang luas. Okay, macam pakcik sebenarnya mengajar, kalau yang dah ikut kelas pakcik dia faham, pakcik memang ada mengajar database cari artikel. Memang betul-betul kita cari artikel, semua kita selongkap, WOS, Scopus, Era, MySite, kita pergi top publisher, ScienDirect, Taylor, Springer, InDesign, Emerald, Wiley, semua kita pergi sebab kita nak selongkar, gunakan teknik advanced search. So apa yang artikel-artikel yang bagus, pengumpulan expert-expert, guru-guru dalam bidang, semua kat situ. Jadi kita betul-betul maximize secara habis-habisan cari data dekat artikel. Okay, next mungkin pakcik ada dah buat kelas tentang cari tesis. Ini pakcik belum siap lagi kan. Mungkin hari Selasa nanti depan pakcik akan kongsi benda ni. Jadi benda ni
try buka universiti, try tengok, tanya kawan-kawan, tanya sahabat-sahabat, you all cari tesis macam mana, tanya pelajar-pelajar luar negara macam dapat. Jadinya kita dapat createkan satu database. Maksudnya banyaknya tesis, boleh dapat full tag. Jadi bila banyak tesis, bila banyak artikel, nak tulis tesis baru sedap, banyak maklumat. Ingat artikel dan tesis dua benda yang berbeza. Kalau you nak faham dia kosong ataupun kita masih tengah explore, better baca tesis. Sebab tesis dia menguraikan satu persatu, layer by layer. Tapi kalau artikel ni kadang-kadang dia just satu pengkhususan, satu fokus. Kadang-kadang dia tak discuss everything. Kadang-kadang dia cover sedikit saja. Tapi dia sangat bagus, dia kupas. Tapi mungkin dia hidden beberapa. Jadi bagus kita yang baru nak explore ni kena refer banyak tesis juga selain pada baca artikel. Okey, kemudian definisi operasi. Kita ada dua definisi, iaitu definisi operasi dengan definisi konsep. Kena perjelaskan dua definisi. Definisi operasi bab 1, definisi konsep dekat bab 2. Jadi definisi operasi ni sangat penting jadikan sebagai tips, sebab sebenarnya Pak Cik selalu gunakan perkataan jelas dan perjanjian. Apa saja yang kita tulis dalam definisi operasi akan diingat, akan dipegang oleh penilai. Okay, you kata dalam definisi perkataan ini bawa maksud dia. Kenapa saya baca you punya tesis ni, you punya literature review, you punya metodologi, you punya perbincangan ni sebut benda lain. Perkataan itu tapi tidak selari dengan definisi operasi. Itu sangat penting. Kita penilai, saya baca definisi, saya nak hormat tesis ni. Okay, aku nak baca tesis dia ni, kita baca dia punya peraturan dulu. Peraturan tu definisi operasi. Oh, keusahawanan maksud dia macam ni. Jadi kita kan baca dia punya bab 2, kita kena faham keusahawanan maksud dia macam ni. Okay, tapi kita frust sebab kita kenapa definisi operasi ni you tak selari dengan apa yang you cerita dalam bab 2, 3, 4, 5 ni. Jadi cerita lain pula. Jadi dia tak faham. Definisi operasi adalah istilah perkataan itu dalam tesis ini. Apa maksud keusahawanan dalam tesis ini? Tulis dalam definisi operasi. So kalau cerita orang ni kata apa, orang tu kata apa, Cik A kata keusahawanan macam ni, Cik B kata keusahawanan macam tu, Cik C kata keusahawanan, itu namanya definisi konsep. Tu dekat bab 2. Sebab tu kat bab 1 ni kena berhati-hati, pendek, ringkas. Ada orang tanya, perlu cite ke tak cite? Pak Cik kata perlu cite. Kalau perkataan tu common macam keusahawanan, ada mungkin ribuan definisi kata keusahawanan. Takkan tak ada satu definisi keusahawanan yang selari dengan kita punya tesis. Kalau tak ada pun mesti ada yang hampir-hampir. Dan kita pun boleh tambah dengan ayat sendiri. Tapi macam mana pun kita mulakan dengan citation. Tak perlu banyak, satu pun dah cukup. Kalau banyak-banyak definisi jadi kompleks. Melainkan you letak 2 citation sebab dia saling lengkap dan melengkapi. Itu tak apa. Okey, ingat ini biasa yang dalam akademik ni biasa. Kalau definisi operasi, kalau ada 1 citation jelas, 100% jelas, cukup. 1 citation cukup. Okey, mungkin ada 2 citation. Okey, kita pun boleh tambah ayat kita sendiri untuk memperjelaskan definisi itu. Jadi dibenarkan gunakan ayat sendiri, tapi sebelum tu cari jugalah citation. Ada orang kata tak perlu citation, tapi definisi saya tengoklah istilah apa. Kalau kata memang istilah tu istilah sains memang tak ada, okey, ini yang pertama you keluarkan, mungkin you tak perlu citation. Ada setengah memang kena. Kalau tanya saya, banyaknya dalam sains sosial perlu ada citation. Tak perlu banyak, satu je. Tapi you lepas tu boleh guna ayat sendiri untuk memperjelas, memperkukuhkan maksud dia dalam konteks kajian ni. Okey. So yang terakhir adalah dalam research ni bukan hanya dapatan kajian je, tetapi dia merupakan semua proses penyelidikan. Sebab tu contohnya macam kepentingan kajian, tadi macam apa? Limitasi kajian. Kadang-kadang bila orang bincang tentang 2 perkara ni hanya bincang dapatan je. Oh, kepentingan kajian dapatan ini tak. Bila sebut kepentingan kajian harus dibincangkan. Kat sini Pak Cik tulis TEMP, theoretical dia. Okey, dalam kajian ni hanya menggunakan teori ini. Kalau sebut limitasi kan, okey, kajian ini akan menghasilkan satu konsep, satu teori. Kalau dalam kepentingan kajian empirical baru dapatan. Jadi empirical tu dapatan. Tapi sebelum dapatan tu adalah metodologi. So dari segi metodologi macam mana? TMEP tu dah teknologi theoreticals, methodology. So kajian ni menggunakan new method. Kaedah method tak digunakan. Itu extensions. Kalau kata sama tu replicate. Kemudian empirical dapatan. Last sekali adalah practically. Jadi kalau cerita kepentingan kajian, mesti ada theoretical, mesti ada methodological, mesti ada empirical dengan practically. Kalau limitasi kajian cukup 2, iaitu theoretical dengan methodological.
Okay, sebab dia punya limitasi. Takkan ada limitasi nak bincang dapatan, takkan limitasi nak cerita empirically, takkan nak cerita practically sebab dia terlalu awal. Cukup je limitation kajian discuss pasal theoretical ataupun conceptual dengan methodological. Kalau kepentingan kajian, kena discuss pasal theoretical sebab dia kepentingan kajian, bukan kepentingan dapatan kajian. Bila sebut kepentingan kajian, kena cerita theoretically, cerita methodologically, cerita empirically dan juga practically. Okey, itu saja perkongsian pakcik tentang 10 tips untuk sukses dalam bab 1 dan sedikit ada beberapa perkara awal-awal tu dia lebih bentuk general thesis untuk kita sukses dalam bab 1. Pakcik mengambil masa selama 45 minit ni untuk membincangkan bagaimana anda boleh sukses dengan sedikit tips pakcik beri ni. Memang agak laju kalau ikutkan pakcik, banyak benda yang nak diceritakan, tapi cukuplah 45 minit tu untuk membicarakan apa perkara yang you kena highlight, you kena buat dalam bab 1. Nasihat saya kalau tulis tesis, saya tulis bab 1 ni draft je. Saya kena pergi bab 2 dan saya kena pergi bab 3. Bila orang tanya tulis tesis, saya tulis bab 1, bab 2 dan 3 tu selari. Memang saya mulakan dengan bab 1, tapi saya buat draft je. Sebab bila saya tengah buat bab 2, saya akan update balik bab 1. Saya tengah buat bab 3, saya akan update bab 2 dengan bab 1. Last sekali saya akan pastikan selari. Sebab tu orang proposal defend, dia kena ada bab 1, bab 2, bab 3. Pakcik tak sebut muka surat pakcik sebut keselarian. Jadi bila menulis dalam bab 2, bab 3, bila kata berbanyak muka surat, pakcik pun tak boleh nak jawab sebab dia bergantung pada kajian masing-masing. Tapi paling penting adalah selari. Jadi kalau student saya, kalau dia lama buat 1, kenapa buat 1 paling lama sangat? Kalau you yakin betul, kalau saya yakin betul, salah dua-dua. Sebab kita tak cover dalam literature review. Bila literature review ni kita rigorous, kita baca macam-macam. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita baru jumpa dan kita boleh update balik dalam bab 1. Dan kita pastikan semua benda yang kita nak cover ni boleh diselesaikan, ada method dia tak. So kita cover bab method. Okay, bila kita dah cover method, baru kita sedar, oh kita tak boleh buat benda ni, method susah nak buat benda ni. So kita kena selarikan. Takkan nak tunggu dah 3 semester, 4 semester pun nak cover method, baru sedar yang bab 1 tak tepat. Tak betul. Yang tu saya punya advice, buatlah bab 1, bab 2 dan 3 selari. Sebab proposal defend pun nak ketiga-tiga bab ni. Okay, communicate lah dengan supervisor selalu. Bila apa saja tindakan you, kena bincang dengan supervisor untuk dapatkan restu dan pandangan. Okay, itu saja perkongsian pakcik tentang 10 perkara tips dalam menulis bab 1, bab pengenalan dengan baik. Semoga semua dapat manfaat. Kita berkongsi ilmu sama-sama, pakcik pun belajar sama-sama, sama-sama menyampaikan. Kadang-kadang dia dapat manfaat juga pada pakcik dan you all juga dapat manfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Semoga semuanya terus sukses, akan terus sukses, committed, terus berusaha. Semoga kita dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.